Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ahqaf ayat 29. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Sejumlah ayat yang kita baca tadi daripada ayat 29 hingga ayat 32. Sejumlah ayat sebagai dalil naqli tentang tauhid. Naqli
daripada golongan jin. Suatu bentuk nukilan tentang golongan jin juga menerima seruan tauhid. Golongan jin juga menyeru kaum mereka kepada tauhid. Wahai orang Mekah, manusia yang boleh bertutur dalam bahasa Arab, Quran kamu dalam bahasa Arab, Nabi kamu dalam bahasa Arab, kenapa kamu tak boleh menerimanya? Walhal golongan jin, golongan alam ghaib, mereka pun tahu apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar daripada Allah. Mereka juga sudah biasa beriman dengan kitab-kitab Allah seperti kitab Taurat dan Nabi Musa. Bermakna golongan jin boleh menerima perkara yang benar. Jadi kenapa kamu, wahai orang Mekah, menolak Nabi kamu, menolak orang yang kamu kenali, menolak perkara yang disampaikan kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jumlah ayat ni dia panggil ayat dalil naqli, kisah nukilan daripada cerita jin, golongan yang juga beriman kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Sebelum ni kita baca mengenai kaum Nabi Hud, kaum Ad, dan hukuman yang Allah timpakan kepada mereka berbentuk awan yang memusnahkan kaum Ad. Walaupun mereka itu gagah, perkasa, memiliki berbagai kebolehan, tapi berdepan dengan hukuman Allah tidak ada kuasa sebenarnya mampu melawan. Sudah didengari cerita sebelum ni. Hari ini kita akan dengar mengenai macam mana Allah Ta'ala khabarkan kepada kita sekumpulan jin jumpa Nabi dan dengar wahyu yang disampaikan oleh Nabi, ataupun dengar wahyu yang dibaca oleh Nabi. Jadi ulama dalam masalah jin ni, macam mana mereka jumpa Nabi, dia ada dua bentuk riwayat. Satunya, apabila pintu langit ditutup oleh Allah Ta'ala, tidak seperti sebelum, maka iblis, ketua bagi syaitan, arahkan supaya jelajah bumi, pergi ke mana-mana pun, tengok apa sebab berlakunya pintu-pintu langit telah dipagar, telah ditutup, sehingga tidak mampu lagi syaitan-syaitan dan jin-jin untuk bergayut di langit. Lalu mereka pergi dan menjelajah dunia ini semua, sehingga mereka turun dan sampai kepada tempat Nabi SAW membaca Al-Quran. Dan mereka duduk dengar bacaan Nabi. Setelah selesai, mereka beriman kepada bacaan yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka terus kembali kepada kaum mereka dan terus mengajak kaum mereka, mendakwah kaum mereka untuk beriman. Jadi apa yang dibuat oleh jin, Allah Ta'ala zahirkan berbentuk ayat-ayat Al-Quran untuk dapat didengar berita tentang mereka, bagaimana sambutan mereka akan wahyu daripada Tuhan. Ini cerita pertama, mana cari daripada tempat yang mereka rasa ada sesuatu yang boleh menyebabkan mereka dapat maklumat tentang pintu-pintu langit ditutup, sehingga bertemulah akhirnya Nabi kita sedang baca Al-Quran. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Nabi beritahu kepada umat, dia diarahkan oleh Allah untuk pergi menyampaikan maklumat agama kepada jin. Dan Nabi pelawar siapa-siapa yang ingin mengikutinya, maka tidak ada yang bersedia kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia pun bawa Abdullah bin Mas'ud pergi. Tempat tu tempat yang sama, yang berlaku kisah pertama dan kedua tempat yang sama, iaitu Wadi Nakhlah.
Jadi apabila sampai kawasan tu, Nabi telah buat satu garisan memagari kawasan itu supaya Ibnu Mas'ud jangan keluar. Duduk kawasan yang dipagar. Dia pagar dengan apa? Dia pagar dengan garisan yang dia buat satu kawasan yang Ibnu Mas'ud diarahkan supaya berada di situ, tidak boleh bergerak ke mana-mana. Kemudian Nabi pun pergi. Lalu dipertontonkan kepada Ibnu Mas'ud sesuatu telah turun kepada Nabi dengan dalam suasana yang gelap, dan dia terdengar beberapa bentuk suara bising dan sebagainya, tapi dia tak boleh memahami apa-apa pun. Sehingga hampir subuh barulah Nabi datang kepada Abu Hurairah. Dia kata, kamu tidur? Abu Hurairah kata, kami tak tidur, saya tidak tidur, cuma saya perhatikan apa yang sedang berlaku, apa yang sudah berlaku tadi, dan saya hanya rasa takut Nabi dibunuh atau Nabi binasa atau Nabi hilang. Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, sekiranya kamu keluar daripada garisan yang aku telah buat, aku bimbang kamu dicolek oleh golongan jin dan kamu tidak akan selamat. Jadi dua kisah ni boleh katakan ada belaka dalam kitab-kitab tafsir yang besar-besar. Jadi kesimpulannya ada kisah berlaku. Golongan jin bertemu dengan Nabi. Dan bentuknya seperti itu. Jadi kisah tersebut, apa sebenarnya yang penting Allah Ta'ala bubuh dalam Al-Quran. Kita nak pergi lebih lagi daripada tu, hanya kadar riwayat, kadar tu saja kita dapat tahu. Tapi yang pentingnya Allah bubuh dalam Al-Quran. Cuba kita dengar. Allah kata, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin. Dan di waktu kami hadapkan kepada kamu, wahai Muhammad, beberapa orang daripada jin. Nafaran ni beberapa orang. Ada riwayat mengatakan 9, ada riwayat mengatakan 12, ada riwayat mengatakan 8. Pergi. Siapa mereka itu? Minal jin, daripada golongan jin. Makhluk alam yang bukan alam zahir. Pergi jumpa Nabi untuk apa? Sampai saja ke tempat Nabi, yastami'una al-Quran, untuk mendengar dengan penuh tawajuh akan bacaan Al-Quran Nabi. Dia pergi untuk dengar Al-Quran. Jadi kalau ikut riwayat yang kedua, memang Allah arahkan Nabi supaya pergi dan bacakan Al-Quran kepada golongan jin. Lalu Allah bawa jin mari di situ. Dua-dua ni arahan Allah. Arahan Allah kepada Nabi, tinggal manusia sementara waktu, pergi kawasan jin. Dan Allah Ta'ala bagi kepada golongan jin, bawa jumpa Nabi. Jadi untuk bertemu wahyu ni, dua-dua berlaku. Arahan daripada Allah dan gerakkan hati golongan jin daripada Allah Ta'ala kepada Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi Al-Quran ia adalah satu kuasa yang luar biasa sebagai mukjizat yang boleh menarik manusia yang hatinya baik untuk dengar. Ini yang terjadi pada jin. Satu lagi kita tengok kisah yang pertama, jin mencari kebenaran, mencari sesuatu. Tak ada duduk saja. Jadi orang yang mencari kebenaran, dia akan jumpa kebenaran. Allah tak hampakan usaha seseorang tu. Yang paling teruknya, kebenaran ada depan dia, dia lari. Orang paling celaka, orang paling tak ada harga, apabila kebenaran ada pun depan dia, dia masih lagi lari. Ini golongan jin, apabila sesuatu perkara yang tak biasa berlaku, dia cari sesuatu supaya dapat keputusan. Dan akhirnya jumpa Al-Quran. Jadi kisah jin juga memberi pengajaran kepada kita semua bahawasanya untuk Al-Quran kena cari, kena ada sesuatu daripada kita usaha, kerana ia kalamullah. Dia perlu didatangi. Bukan Quran cari kita, kita kena cari Al-Quran.
Jadi datangnya jin kepada Nabi yastami'una al-Quran. Jadi ayat sarafna memberi makna kami telah hadapkan kepada kamu wahai Muhammad sekumpulan daripada jin. Mari yang jumpa kamu untuk yastami'una al-Quran, untuk dengar al-Quran. Falamma hadaru, maka apabila mereka hadir jumpa dengan Nabi sedang baca al-Quran, beradabnya mereka dalam mendengar al-Quran. Ini perkara kedua. Bukan mari nak tanya khabar lain, mari memang untuk mendengar al-Quran. Boleh jadi oleh kerana golongan jin ini sudah ada agama Yahudi, dia sudah tahu adab dengan kitab wahyu. Sebab dalam kitab ni, dalam Quran pun beritahu dia memang orang Yahudi lah, beragama daripada kitab Taurat. Jadi oleh kerana Al-Quran dibaca, qalu, kata golongan jin sesama mereka, ansitu, cuba kamu diam seketika untuk dengar apa yang dibaca. Ansitu ini juga diguna kepada sesiapa yang hadir kepada pada sembahyang Jumaat untuk dengar khutbah. Ansitu, maknanya kena diam. Jadi orang yang mengatakan kepada orang lain semasa khutbah, ansit, diam olehmu, orang tu pun dikira bersalah. Mengatakan kepada orang lain diam tu pada masa khutbah sedang dibaca, dia pun dikira bersalah. Kerana pada saat tu semua tak dicakap. Amar ma'ruf nahi munkar pun tak patut buat, kerana kena tawajuh kepada apa yang dibaca oleh khatib semasa khutbah. Jadi ansitu dengan mana diam untuk dengar. Diam untuk bagi tumpuan kepada telinga dengar sesuatu yang dibaca. Dan ini salah satu adab seseorang tu jika nak dapat faedah daripada Al-Quran ataupun apa-apa majlis. Dia kena diam, dengar sungguh-sungguh. Diam, dengar sungguh-sungguh. Dan dalam tafsir sebut, golongan jin rupa-rupanya dia pun cakap kasih juga sama dia. Dia mengapu juga. Maknanya jika jumpa satu sama lain dengan tajuk berbeza, cakap sembang juga. Jadi diam tadi arahan supaya dengar betul-betul apa yang dibaca untuk kita ambil faedah daripadanya. Falamma qudiya, maka apabila selesainya bacaan Al-Quran oleh Nabi, dia pun beriman. Sini muqaddar jumlah aslamu ataupun amanu. Falamma qudiya, apabila selesainya bacaan Al-Quran, dalam makna-makna yang mereka dengar tu mereka faham. Dalam tu ada seruan mentauhidkan Allah. Apa yang dibaca oleh Nabi, ayat mana kita tak tahu, tidak ada maklumat. Cuma mereka dengar sesuatu yang ada dalam tu seruan supaya beriman kepada Allah. Oleh kerana golongan jin ini sudah biasa dengan kitab langit, maka apa-apa yang dibaca oleh Nabi dalam wahyu Al-Quran, mereka mudah faham. Lalu sini muqaddar, amanu, mereka beriman. Setelah mereka beriman, wallau ila qaumihim munzirin, mereka berpaling kembali kepada kaum mereka di Iraq sana, di negeri Iraq, di kawasan Ninwah. Ini salah satu tafsiran daripada sahabat Nabi. Dia kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Jika sekiranya tidak boleh menerima Al-Quran ini, bermakna akan dihukum dengan azab di akhirat. Tidak berpada dengan percaya kepada Taurat saja. Munzirin dengan mana kita semua ni orang sudah beragama Yahudi, tapi bila sudah ada Al-Quran, kitab akhir zaman, yang ada pun dalam Taurat tentangnya, apabila kita tidak juga menerima, kita akan dihukum. Jadi munzirin balik kepada kaum untuk memberi peringatan dan amaran supaya Quran ini wajib diterima. Wahai orang Mekah, jin reti perkara ni kerana dia sudah ada ilmu, maklumat tentang kitab. Jadi kamu sepatutnya lebih baik daripada jin. Wahai orang manusia, wahai manusia yang duduk di tanah Arab, duduk kawasan dekat dengan Kaabah, sudah pun ada kesedaran ikut agama Nabi Ibrahim,
dah biasa buat umrah, dah biasa buat haji, dah tahu pun nama Allah, bubuh nama pada anak tu Abdullah. Jadi kamu sedarlah apa yang dibacakan oleh Muhammad itu benar. Dalilnya tengok golongan jin. Sekali duduk dalam majlis wahyu, terus beriman, terus mengembangkan wahyu. Sekali duduk saja dalam majlis. Betapa pekanya mereka kepada kepentingan wahyu dan tanggungjawab. Terus balik beritahu pada kaum, ya qaumana. Jadi munzirin, apa makna memberi peringatan atau memberi ancaman atau amaran, ditakbir dengan jumlah selepas itu. Qalu, kata mereka kepada kaum mereka, ya qaumana, wahai kaum kami semua, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami telah dengar suatu buah kitab yang sangat menakjubkan. Dalam Al-Quran ini isi kandungannya sangat menakjubkan. Kitaban ajiban. Walhal dia tak dengar semua 30 juzuk. Pada masa itu pun tidak turun semua sekali. Tapi nak beritahu, suatu hari kitab-kitab yang didengari oleh mereka, dia akan jadi buku yang lengkap. Sebab itu kaedah Allah Ta'ala, apabila menurunkan sesuatu, Allah menurunkan sesuatu yang lengkap untuk manusia faham tentang kehendak Allah. Tak ada turun sikit-sikit, tidak ada turun kadar-kadar tertentu, tidak, lengkap. Jadi nisbah kepada apa yang didengar oleh jin, maknanya suatu hari ayat-ayat yang didengari ini akan diturunkan oleh Allah secara lengkap, seperti mana Taurat mereka. Jadi dia takbir dengan kitaban, sebuah kitab, suatu hari nanti akan jadi satu kitab yang lengkap. Unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan selepas pada zaman Nabi Musa, yang sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Taurat Nabi Musa, kitab ini akan turun. Turun dah maknanya gitu. Turun dah. Dan kitab ini musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan segala kitab-kitab yang turun sebelum, di segi akidah tauhid, di segi syariat beribadat hanya kepada Allah. Orang mengaji ni, kalau orang mahir sungguh, dia tengok tu, dia ingat ni ayat Quran, tengok ni hadis Nabi. Walaupun tengok nama kitab tak tengok lagi, tengok oh ni ayat ni, ni hadis. Sebab mengaji faham ia seperti itu. Kita boleh baca ni syair Arab, ni cakapan biasa, ni bahasa pasar, ni bahasa standard, ni Al-Quran, ni hadis. Orang mengaji dia boleh bezakan semua. Syarat dia kena mengaji. Jadi mereka oleh kerana terbiasa, mungkin dia kata isi kandungan yang ada dalam Al-Quran yang kami dengar ni sebiji, ataupun membenarkan wahyu-wahyu yang sudah ada sebelum ni kepada Nabi Musa, iaitu dalam tajuk iman, dalam tajuk amal, ataupun dalam tajuk syariat. Maknanya, satu makna yang diterjemahkan juga dalam tafsir, maknanya kalaulah orang yang mempertikaikan Taurat yang telah turun sebelum ni, kata mereka ini adalah suatu berita bukan daripada Allah. Contohnya mereka menuduh kata dia bukan daripada Allah. Jadi apabila Quran diturunkan dan isi kandungan Quran yang ada dalam tu sama seperti Taurat, bermakna Al-Quran membenarkan Taurat itu datang daripada Allah. Sebab makna dalam tu sama. Seperti DNA lah. Seperti DNA yang kita guna untuk mengesahkan sesuatu mayat. Apabila dia dituduh kata bukan daripada keluarga ni, maka ambil lah, biar sama. Jadi yang kita jumpa membenarkan bahawasanya si fulan bin si fulan adalah orang yang kehilangan, ditemui mati dan mayatnya begini, kerana DNA sama. Kita guna untuk membuktikan perkara itu benar. Ayat seperti ini berkali-kali Allah Ta'ala ulangi dalam Al-Quran, nak beritahu kitab Allah ni sama, rukun iman ni semua kitab sama. Tak boleh berlaku khilafiah tentang rukun iman, tak boleh berlaku.
Yahdi ilal haq. Kitab ini memimpin kepada jalan yang benar. Kitab ini memimpin kepada jalan yang benar kerana ia datang daripada Tuhan. Wa ila tariqi mustaqim, dan kepada jalan yang betul-betul lurus untuk terus menemui Allah di syurga. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sebab jalan yang dipilih oleh manusia, yang diikhtiar oleh manusia di mata dunia ni banyak sangat. Yang lain-lain itu tidak menemui tempat yang bahagia. Semua ke tempat celaka. Satu saja jalan lurus. Mudah faham, ada dalil, ada bukti, ada hujah yang lengkap, yang selaras akal dengan apa yang mereka fahami. Dia satu saja. Dan tidaklah banyak pusing. Terus untuk sampai kepada Allah. Jadi ditakbirkan agama ni sebagai jalan lurus, nak beritahu kepada kita, dia mudah untuk difahami, mudah untuk diikuti dan lengkap dengan bukti dan dalil. Cara lain pada agama, dia tidak seperti itu. Jadi setelah penjelasan diberitahu oleh kaum jin kepada kaum mereka, lalu dia beritahu kelebihan. Apabila sabitnya perkara ini benar, datang daripada Allah, isi kandungan sama dengan kitab kita sebelum, apa perlu kita buat? Dia kata, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami semua, sahutilah seruan Allah ini. Ajakkan Allah. Kerana yang baca Al-Quran dia da'i, dia pengajak dan penyeru. Bukan baca saja-saja sebagai tilawah nak bagi sedap telinga, tidak. Al-Quran ni tilawahnya untuk mengajak beriman. Tilawatud da'wati ilal iman, suatu bentuk bacaan untuk menyeru pendengar supaya menerima makna yang ada dalam Al-Quran itu. Jadi ajibu da'i Allah, sahutilah kamu semua, terimalah kamu semua penyeru Allah itu. Jadi penyeru Allah diterjemahkan kepada kemungkinan dua. Sama ada Nabi, sama ada Al-Quran itu sendiri. Nabi memanglah dia dilantik sebagai da'i untuk menyeru manusia beriman dan mentauhidkan Allah. Ataupun dalam ayat ni ulama tafsir kata da'i sini mana Al-Quran itu sendiri. Sebab Al-Quran apabila kita mengaji, Quran itu mengajak kita menerima seruan Allah. Jadi wahai kaum kami semua, kamu terimalah da'i Allah, seruan yang diseru oleh da'i Allah ini. Yakni apa makna terima? Bayan bagi ajibu wa aminu bihi. Jumlah bayaniyah. Wa atas tafsiri. Yakni berimanlah kamu semua akan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Berimanlah kamu. Maknanya dengar, faham dan terima. Dengar, fahami dengan baik dan terima. Itu mana aminu. Bukan dengar-dengar seperti orang lain dengar lah. Orang ada telinga ni, kita baca Quran, dia pun dengar. Non-Muslim bukan tak dengar. Kita bagi dengar Al-Quran, dia dengar tapi terima perkara kedua. Dia tak tuli, dia dengar. Tapi aminu, dengar dengan makna terimalah makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Sebab beriman ni menerima makna dia, bukan lafaz mata-mata. Seperti kalimah syahadah. Ramai mana orang Islam, orang non-Muslim boleh ucap kalimah syahadah, boleh baca Yasin. Banyak, tapi dia tak terima makna. Dia baca kalimah syahadah, siapa pun boleh kalau dia latih. Budak-budak yang study buku-buku tanpa guru pun dia boleh baca kalimah syahadah dalam bahasa Arab, tapi tak menerima. Jadi aminu bermakna dan kamu hendaklah menerima, beriman apa yang ada dalam makna-makna ayat itu, kamu terimalah, percayalah akannya. Kelebihan pertama, yaghfir lakum min dzunubikum. Allah Ta'ala akan ampuni dosa kamu, sebahagian daripada dosa kamu. Min sama ada min tabi'idiyah ataupun min bayaniyah. Ampun dosa semua ni asal bagi orang masuk Islam, semua dosa diampun. Kalimah syahadah itu mengampuni semua dosa sebelum. Dosa yang dia buat sebelum apa pun, semua maaf. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nescaya Allah mengampuni dosa kamu. Allah mana satu?
Golongan jin pun dah tahu yang menurunkan Taurat itulah Allah, yang menurunkan Al-Quran itulah Allah. Dia tak bertukar dengan yang lain. Jadi dia yang menurunkan Al-Quran, dia yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dia akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yang kedua, wa yujirkum min azabin alim. Dia akan melindungi kamu daripada azab yang sangat pedih, itu azab neraka. Mana percaya akhirat. Golongan jin ni sudah percaya akhirat ada azab. Azab yang sangat pedih, itu namanya api neraka. Jadi dua kita akan dapat. Keampunan dosa, masuk dalam syurga, dan dilindungi daripada azab. Tapi ingat, dia beritahu kepada kaum dia sebagai tarhib, peringatan. Wa man la yujib da'i Allah, dan siapa-siapa di antara kamu tidak ingin menyahut seruan da'i Allah itu, tidak ingin menyahut seruan Al-Quran, kitab Allah itu, dia nak degil, dia nak kekal dengan keadaan sombong. Dia tahu, tapi dia tak mahu ikut, dia tak mahu sahut. Ingat, falaisa bimu'jizin fil ardi, maka dia tak mampu nak melemahkan Allah daripada ditangkap. Dia tak boleh bolos, dia tak boleh melemahkan orang yang nak tangkap dia daripada dia ditangkap. Dia tidak seperti makhluk sesama makhluk. Makhluk buat jenayah sini, lari negara lain, masuk dalam hutan, masuk dalam tanah, lari situ, lari sini, tukar nama, tukar segala-gala, hingga ke keadaan yang dia tak boleh dikesan. Boleh manusia sesama manusia, makhluk yang daif sesama makhluk yang daif, tapi dengan Allah tidak boleh. Falaisa bimu'jiz, maka dia yang tidak ingin menyahut seruan Allah yang ada dalam kitab Allah, dia tidak mampu nak melemahkan Allah di bumi ini untuk ditangkap, untuk dihukum. Dia nak lari mana ni, boleh lari tapi tak boleh selamat. Dia boleh lari, boleh bersembunyi, tapi tak selamat. Dan walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada lagi baginya selain daripada Allah pembantu dan penolong yang boleh menolong. Pembantu ada, menolong tak boleh. Guru ada, nak menyelamatkan daripada hukuman tak boleh. Segala asbab yang dicari, yang dikumpul untuk menghalang daripada hukuman ada, tapi nak selamat daripada hukuman tak boleh. Jadi walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada lagi baginya, bagi orang lari itu, selain daripada Allah penolong dan pembantu. Jadi kena berserahlah sepatut. Jadi jika masih degil setelah diberi amaran seperti ini, ingat, ulaika orang lari dan tidak menyahut seruan Allah, fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Sesat. Lari daripada Al-Quran, sesat nyata. Lari daripada Al-Quran, wahyu Tuhan, sesat nyata. Jadi golongan jin ini dia terdiri pada dua. Satu yang beriman, satu yang kufur. Termasuk golongan jin syaitan-syaitan. Cuma ulama dalam perkara jin ni, macam mana mereka? Kalau golongan syaitan, dia ada dua pandangan ulama. Golongan syaitan ni dikekalkan umur mereka sehingga berlakunya kiamat, hingga berlakunya tiupan sangkakala pertama. Ini satu pandangan, panjang umur. Syaitan yang kufur, yang akan mati dalam kufur, dipanjangkan umur mereka sehingga berlakunya tiupan sangkakala pertama. Segolongan ulama lain berpendapat tidak begitu. Golongan syaitan juga dia akan mati dalam tempoh dia, tapi masa lama. Masa dia lama, dia akan mati. Dan syaitan dan jin dia tidak seperti para malaikat. Para malaikat dia tidak ada anak isteri, dia tidak ada zuriat, dia tidak ada makan minum. Manakala syaitan jin, dia ada laki-laki dan wanita, dan dia ada zuriat, dia ada makan minum. Yang ada daripada kita maklumat daripada wahyu. Selain daripada maklumat wahyu, janganlah kita pergi lebih pada itu tentang golongan-golongan ini. Kita berbohong.
bunian lah, itulah inilah semua ni. Kita jangan melebihi Tuhan. Jangan kita melebihi Nabi dalam memberitahu sesuatu yang gaib. Cukuplah apa yang ada daripada wahyu, kita beritahu kadar tu. Tak perlu kita menipu kerana kita tak mengaji dan semua tu khayalan semata-mata, bukan daripada bukti. Tapi masyarakat apabila jahil, ia terperangkap dengan kebodohan, kejahilan. Cerita yang tidak ada asas, yang bukan daripada mana-mana kitab, didengari dan boleh disambungkan kepada orang lain, sehingga berketurunan, walhal kosong. Dia sibuk perkara-perkara yang tidak ada asas, dia lalai kepada bukti yang jelas wahyu Al-Quran. Oleh kerana itu, tajuk perkara gaib ni, jika bukan daripada wahyu, berhenti. Kalau tidak, kita dihukum atas rasa berbohong. Sebab itulah kita diminta tanya bukti mai pada mana. Nak jual tanah, geran ada tak? Nak jual rumah, kena ada surat. Kalau jual rumah orang, jual tanah orang lain, itu satu penipuan yang besar. Jadi agama dia ada geran. Agama Islam ni dia ada geran, dia ada bukti, dia ada sanad. Kalau kita jual agama tanpa geran, tanpa sanad, kita berbohong kepada pembeli. Kita kena reti dalam perkara agama. Sebab itulah al-isnad minad din, memberitahu sandaran agama daripada mana puncanya adalah tuntutan agama. Jadi golongan-golongan yang menceritakan perkara-perkara bersangkut paut dengan gaib, termasuk golongan jin ni, selain daripada apa yang dikhabarkan oleh Nabi, semua tu bohong. Bohong. Semoga Allah lindungi kita daripada berbohong. Cukuplah lidah kita ni bercakap benar, biar lidah kita ni jadi mesin pahala, kilang pahala. Hari-hari kita keluarkan daripada mulut dan lidah kita ni produk yang boleh mendatangkan pahala. Jangan biarkan mesin-mesin kita ni penyebab bagi dosa. Duk bohong hari-hari, tidak ada asas dan tidak ada bukti. Tajuk pula tajuk agama, nisbah kepada Allah. Bimbang kerana bohong-bohong inilah manusia dihumbang dalam neraka. Dan paling ramai manusia dihumbang dalam neraka dengan sebab bohong, dengan sebab cakapan mereka tak betul. Mereka cakap perkara tak betul kerana maklumat yang betul mereka tak ada. Nak cakap juga modal tak ada. Bila modal benar tak ada, dia pun guna modal khayalan dan bohongan. Semoga Allah lindungi kita. Jadi nak cakap agama, cari modal banyak-banyak. Dalam Al-Quran ni begitu banyak, hadis-hadis Nabi begitu banyak, tidak akan jemu, tak akan kering. Dan hadiah banyak, patut semua memberi pahala, mendatangkan redha daripada Allah, menggembirakan sesiapa saja dengan balasan-balasan yang akan diberi kepada kita. Jadi jika duduk berbohong, tunggu masa untuk dihukum di akhirat nanti. Jadi atas tajuk jin, segala maklumat yang sahih daripada Nabi, kita belajar dan kita faham betul-betul, kita sebarkan. Selain daripada itu, diam. Ayat seterusnya Allah beritahu, awalam yarau, tidakkah mereka boleh tengok dan faham? Yarau sini dengan makna basirah pun boleh. Ru'yah basirah, satu lagi ru'yah dengan tengok dengan mata. Awalam yarau, tidakkah mereka dapat tengok, dapat memahami, anna Allah, sesungguhnya dialah Allah, alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah berkuasa menciptakan lapisan langit dan bumi, walam ya'ya, dan dia tidak pernah letih, tidak pernah penat, bi khalqihin, dengan penciptaan langit bumi itu. Allah itulah biqadirin, memang berkuasa juga, memang berkemampuan penuh, ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Yang buat langit bumi ini begitu kuasa dan tak pernah letih, tak pernah penat. Dia memang berkuasa untuk menghidupkan manusia semula yang lebih kerdil, yang lebih kecil daripada langit bumi. Bala, bahkan memang Allah Ta'ala itu jumlah ta'liliyah. Innahu, sesungguhnya dia, ala kulli syai'in qadir, di atas segala sesuatu yang mungkin berkuasa penuh.
Sini ta'mim, maknanya bukan saja Allah mampu untuk menghidupkan orang telah mati, bahkan Allah Ta'ala melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Semua perkara dia boleh buat, sebab dia tu Tuhan. Jadi ayat ni juga ayat menafikan tuduhan orang Mekah tidak ada akhirat. Menafikan tuduhan orang Mekah tidak ada akhirat. Dia kata macam mana ada akhirat, manusia telah hancur lembur, telah jadi tanah. Jadi ayat-ayat sebegini Allah Ta'ala adakan. Di antaranya Allah nak beritahu kepada hamba kudrat dia boleh buat belaka. Jadi apabila dia telah khabarkan kepada kita ia akan hidup semula, akan ada balasan, dan hidup semula tu hidup sebenar, kita percaya. Hidup sekarang ni hidup sementara. Apabila nama sementara, kita akan pergi tempat yang sebenar. Jadi kalau perkara sebenar tu kita tidak fikir, perkara sebenar tu kita tak buat persiapan, jadi kita hanyut dalam sementara, maka orang tu orang paling rugi. Ayat seterusnya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan hari yang mana orang-orang yang ingkar akan dihadapkan ke atas api neraka. Yu'radu terjemah pertama, dihadapkan ke atas api neraka, ataupun dipanggang ataupun dibakar ke atas api neraka. Lalu ketika itu mereka akan dikatakan, alaisa hadza bil haqq, bukankah api neraka ni benar? Yang kamu selalu menafikannya sebab tak nampak tengok. Jadi masa duk bakar itulah Allah kata melalui malaikat, tidakkah neraka ni benar? Ni neraka sedang bakar kamu ni, tidakkah dia benar? Atau tidak benar? Qalu, semua ahli neraka jawab, bala wa rabbina, bahkan memang benar demi Tuhan kami. Jadi perkara benar ni kami telah beritahu dalam Quran kami. Kamu saja tak percaya pada perkara benar, kamu percaya kepada perkara bohong. Ikhtiar kamu. Nak kata semua tak percaya pada perkara benar, tidak juga. Ada orang percaya kepada perkara benar, tapi kamu ramai-ramai ini tak percaya perkara benar dalam Quran kami, duk percaya perkara yang bohong daripada manusia. Jadi padang muka lah kamu kena hukum dalam api neraka. Padang muka. Di segi pengajian pun, kalaulah soalan-soalan dibuat atas dasar buku-buku yang telah diajar, kita tak jawab, kita duduk guna akal dan duduk reka cerita sendiri. Jadi apabila fail pun biasalah. Nak salahkan siapa? Jadi cara hidup dunia ni sudah ada buku. Dan balasan yang akan diberi pun sudah ada buku. Betapa mudahnya agama Islam, dia ada kitab, dia ada cara untuk kita temui Allah. Jadi kalau kita pergikan cara ni, duk guna akal, nak cari Allah, jumpa benda lain, dia tak jumpa Allah Ta'ala. Allah yang maha bijaksana tu telah menurunkan kitab bijaksana untuk hamba yang bijaksana. Dan hamba bijaksana lah yang layak untuk duduk di syurga. Jadi apabila ditanya di akhirat, tidakkah neraka ni benar sedang bakar kamu? Qalu, barulah di sana mereka kata, bala, memang, wa rabbina, demi Tuhan kamu. Jadi apabila mereka kata benar, qala, Allah jawab, fadhuqul azab, maka cuba rasalah azab. Cuba rasa sendirilah. Sedap setara mana. Gitu. Aku beritahu dalam Quran aku, buat ngaji main gitu ya. Tak peduli. Benda-benda lain nak tahu sangat. Masyarakat ni kadang-kadang cerita kartun pun, rekaan semata-mata pun, dia duk baca. Ada masa baca. Cerita karuk pun dia ada masa, berjam-jam dia guna masa yang membuahkan kerugian. Tapi kitab Allah yang suci, pada baca saja boleh pahala, satu huruf tu satu hasanah. Dia tak baca. Allah Ta'ala adakan kelebihan, baca saja tu satu huruf, satu hasanah. Apatah lagi apabila kamu memahami makna. Dalam tu segala-gala janji syurga. Jadi, Allah jawab, fadhuqul azab, maka rasailah azab neraka. Bima kuntum takfurun, dengan sebab dulu semasa dunia kamu mengingkari. Kamu mengingkarinya. Ayat selanjutnya kita akan sambung insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يا أرحم الراحمين ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum. Minggu depan kita tak ada kuliah, tak tangguh, ada urusan.